Yo, what's up G's? Back again dalam Lokoi Bros. Aku APK Bro. So hari ni Lokoi Borok 35. Aku nak borok dan share tentang aku punya all time favourite rapper lah, Tupac Amaru Shakur aka Tupac Machiavelli. I'm a be real lah kan. Dari segi teknikal lah, bagi aku Tupac bukanlah seorang writer yang power lah, for real lah. Kalau nak dibandingkan dengan Biggie Small, memang jauh beza lah, facts lah. Tapi bagi aku kalau dari segi storytelling, political, history, reality lah kan, aku rasa dia antara di tangga teratas lah pada aku lah. Cuma kali ni aku bukan nak cerita pasal sejarah dia daripada muda sampai tua lah. Tapi kali ni aku nak sentuh topik teori-teori konspirasi kematian Tupac Shakur. Sebab sampai lah ni aku rasa masih banyak lagi tau teori yang berlegar dekat internet lah, mengatakan Tupac masih hidup, Tupac palsukan kematian dia kan. Banyak lagi tau. So aku nak borok tentang tu lah. Macam biasa lah kan, aku tak mengesahkan setiap point yang aku nak bentang saya. Hanyalah teori semata-mata, hanya untuk berkongsi cerita dan pendapat aku kan. Tapi sebelum tu, siapa sedang tengok jangan lupa like, comment, share, subscribe, tekan notification button. So bila aku mau naik konten baru akan naik direct ke handset hang. Subscribe channel APK Bro sebab di situ semua karya aku. Jom. You know I got it. Tak pernah tua. Kan semua rasa biar pernah. What I want people to know is that don't support the phonies, support the real. Tupac Amaru Shakur, stage name dia Tupac, rap star, world star, OG. Lepas tu antara yang bawa rap game to another level lah kan. Tapi bagi aku Tupac dengan Biggie, depa just bawa je tau. Tapi yang mencipta irama real rap, reality rap, bagi aku NWA lah. Facts lah kan, sejarah lah. So kira kalau sebut Tupac, Biggie, NWA kira antara big name lah dalam rap game sejarah hip hop kan. Dan irama real rap tu di mata pembangkang depa anggap benda tu gangster tau. So sub genre tu lekat gangster rap sampai ke law ni lah. Nak ikutkan depa NWA tak anggap tu gangster rap pun, depa anggap macam tu real rap lah eh. Pasal reality hidup depa lah. Basically NWA change the whole rap game. Sama balik lah pasal Tupac lah. Pumpang-pumpang banyak insiden berlaku, Tupac masuk penjara. Lepas tu Suge Knight, CEO Death Row Music Label, jamin Tupac lah. Dia bail him out. Tak silap aku banyak juga lah modal lah. Tapi dengan syarat Tupac kena join Death Row lah lepas dia keluar daripada penjara lah. Pumpang-pumpang banyak hit song yang keluar daripada Death Row Records ni. Death Row pun makin famous lah, tambah-tambah dekat west side lah. By the way, pumpang-pumpang tu maksudnya macam dipendekkan cerita lah, macam tu lah. Well, 24 years ago today, iconic rapper Tupac Shakur was shot here in Las Vegas. The rapper was shot inside of a BMW while stopped at a red light on Koval and Flamingo. And we all know the story. He then died. The shooting happened after a Mike Tyson fight against Bruce Sheldon at MGM Grand. Tanggal 7 September 1996 di Las Vegas, Nevada, Tupac dan Suge Knight dan kru-kru mereka yang lain hadir ke Mike Tyson punya boxing match dekat MGM Grand. What moments of joy for him, what moments of release. America was asking big questions about the talents of Tyson, and Tyson really could not have answered them in a more emphatic manner than he has done in the ring at the MGM Grand Garden in Las Vegas tonight. Dan CCTV dekat sebuah kasino dalam tu kan berjaya merakam detik-detik ni kelihatan Tupac, Suge Knight dan kru-kru mereka berkeliaran dekat lobi kasino tu kan. Dalam video tu ada tunjuk mereka terjumpa dengan seorang mamat ni Crip gang member Orlando Anderson. Berlaku satu proses pembantaian jemaah di sepak terajangnya Orlando Anderson tu. Orlando Anderson ni Crip gang Suge Knight dengan kru-kru dia depa kebanyakannya Pyro Blood gang member So mungkin ada krisis mungkin ada sebab depa bantai Crip mungkin ada krisis gang Lepas daripada bantai budak tu, depa semua meluruh keluar daripada kasino Gegah keluar naik kereta untuk parti dekat Club 662, Club 662. Suge Knight dengan Tupac depa berdua dalam satu kereta. Dan kereta belakang depa tu kereta bodyguard
dan girlfriend Tupac lah. Tak tahu pasal apa mereka naik icing. Tupac minta naik icing lah. Tupac suruh awet dia pergi dengan bodyguard tu duduk dalam sebiji itu. Dia dengan Suge Knight berdua saja. Lepas tu kira dalam 11 malam tu on the way ke club tu, berhenti lah dekat satu traffic light lah, lampu merah lah. Ada sebuah white Cadillac lah, kereta Cadillac colour putih, berhenti dekat sebelah mereka lah. Slow dan tiba-tiba so kita nak masuk part konspirasi teori. Ramai juga yang masih anggap Tupac ni masih hidup Tupac ni palsukan kematian dia. Banyak teori konspirasi yang berlegar dekat internet. Ini antara dia First, family Tupac cancel funeral atau memorial terbuka. Selalunya bila ada rapper yang nama besar mati akan ada funeral ataupun memorial ceremony untuk orang ramai terbuka untuk fans Funeral untuk ziarahan, memorial tu untuk honor pada si mati Kalau si mati tu rapper mereka akan buat memorial ceremony, play lagu-lagu si mati party lebih kurang macam tu lebih kurang party untuk honor si mati Tapi family Tupac tiba-tiba je cancel segala ceremony terbuka dan mereka decide untuk buat private ceremony private se-private-nya sebab katanya Suge Knight keluarkan modal sebanyak $3 juta untuk secure event tu untuk secure ceremony tu supaya tak ada orang luar, tak ada wartawan, tak ada press, tak ada berita, tak ada kamera, tak ada orang memang private sampai macam tu dia berkeluar modal untuk rahsiakan. Maksud dia tak ada bahan bukti yang mengatakan bahawa funeral ataupun memorial tu berlaku, so bertambah keraguan orang ramai tak percaya kata Tupac dah mati Proses cremation yang shady. So macam ada lah setiap orang lain-lain cara dan mereka punya cara family Tupac pilih untuk cremate body Tupac mayat Tupac. Cremation ni maksud dia proses pembakaran mayat tak silap aku tujuan untuk reduce kuantiti jasad untuk family simpan dalam rumah kira pembakaran sampai tulang daging semua jadi debu so debu tu boleh letak dalam balang simpan dalam rumah kira memudahkan family untuk simpan lebih kurang macam tu cremation ni sebab takkan nak simpan satu badan, satu body nak simpan dalam rumah. Sebab tu ada cremation ni at least boleh simpan debu macam tu kepercayaan setengah orang Tapi proses cremation Tupac ni dia macam shady sikit mayat dia jasad dia tu dibakar sehari selepas diumum kata dia dah mati takkan tak ada autopsi, tak ada postmortem, tak ada siapa nak investigate mati umum hari ni esok dah bakar tak ada nak siasat apa padahal kes bunuh murder case. Dan cremator orang yang bakar mayat Tupac lepas dia dah settle record proses cremation tu dah berlangsung kira mayat dah dibakar dah bawa keluar macam bukti kata Tupac mati lepas daripada dia announce settle cremate body Tupac dia tiba-tiba retired dia umum kata dia nak pencen lepas dia retired dia terus hilang daripada pandangan mata orang awam tak nampak bayang tak dengar khabar apa cerita so mungkin Tupac dah bayar mahal untuk palsukan sijil kematian ataupun sijil cremation sampai orang yang cremate mayat Tupac boleh retired dah hilang terus. Tiba-tiba naik kereta berasingan sebelum mereka pergi ke club 662 last minute Tupac suruh bodyguard dan awet dia naik kereta asing dia nak naik berdua dengan Suge Knight. Pakar-pakar teori konspirasi ni pakai kata macam tak logik takkan dia nak suruh awet dia pergi naik dengan lelaki lain sebiji kereta apa so mungkin Tupac dah plan benda ni dan dia tak mau ada gangguan lain so better berdua dengan Suge Knight tanpa ada halangan. Suge Knight dan selebriti lain bagi hint. Ada satu interview lepas daripada Tupac dah mati interview Suge Knight Suge Knight macam bagi hint cakap Tupac yang masih hidup, Tupac dekat Cuba apa macam tu So people always want to know, is Pac dead, is Pac alive? I'm the wrong motherfucker to ask. But I tell you this, that was my little brother. His code name was Machiavelli, like mine is Simon. And if you know the story of Machiavelli, he faked his own death. But at the same time, you know, they wanted to put Pac back in prison. And Pac would fake his own death and disappear before he go back to prison. So shit, you answer that. Do you still hear? Do you still see? I'm quite sure you do. But once again, I ain't into telling, so you never know.
Dan ada juga selebriti ataupun rapper lain yang buat macam tu yang seolah-olah bagi hint macam mereka tahu tak tahu kot, semua pala tahu, sama ada for real, facts ataupun cloud chaser kan. So benda tu macam mengukuhkan teori konspirasi yang Tupac palsukan kematian dia. Tiba-tiba malam tu Tupac tak pakai bulletproof vest. Ada yang kata Tupac ni dia macam lepas dia kena tembak sebelum ni dia dah serik so dia obses dengan bulletproof vest Kira pergi mana-mana pun asal keluar dia pakai Tapi pasal apa malam yang dia kena tembak dan mati tu, pasal apa malam tu tiba-tiba dia tak pakai bulletproof vest? Mungkin sebab kalau dah pakai bulletproof vest tak jadi plan-plan dia nak palsukan kematian Assata Shakur, makcik kepada Tupac Shakur, seorang political activist, former Black Liberation Army pernah lari dari penjara 1984 kot, terbang ke Cuba. Sebenarnya dia termasuk dalam FBI Most Wanted list makcik Tupac sebab dulu kot Tupac ni family dia banyak yang dalam Black Panther So FBI tengah duk giat pada tahun tu So makcik Tupac ni masuk dalam FBI Most Wanted list lari dari penjara duduk kat Cuba Aku kurang faham bab ni, tapi aku cerita biar walaupun dia masuk dalam Most Wanted list tapi dia hidup aman dekat Cuba. Orang tak boleh tangkap dia macam tu Dia hidup aman kat Cuba sebab dapat satu benda ni orang panggil political asylum. Aku tak tahu apa dia, kalau hampa nak tahu hampa boleh search Ada info yang cakap Cuba ni boleh bagi political asylum tu dekat siapa-siapa. Aku pun tak tahu Mungkin Tupac buat benda yang sama dan dia dah dapat political asylum tu ni kat Cuba. Bandar penuh rasuah. Las Vegas ni orang panggil pay off city boleh rasuah siapa-siapa pun untuk buat apa-apa pun. So mungkin Tupac dah bayar dah dekat doktor, cremator, press untuk sebar berita palsu yang dia dah mati. White Cadillac hilang selamanya. Kan White Cadillac yang aku sebut tadi kereta pembunuh Tupac tu Lepas daripada insiden tembak tu, Cadillac putih tu dah tak nampak dah dekat mana-mana pun. Sebab bila murder case mesti FBI ke siapa-siapa ke buru kereta tu cari duduk kat mana, tapi tak dah nampak dah. Ibarat tak ada siapa siasat apa dah. So mengukuhkan lagi teori-teori konspirasi yang ada Masa untuk teori yang agak deep banyak sangat kebetulan sampai rasa macam teori ni betul Tepat gila tanggal 5 November 1996 pelancaran album The Dawn Illuminati, The 7 Days Theory, posthumous album Tupac. Album ni rilis lepas kematian Tupac Nama album pun dah macam ada kena mengena dengan konspirasi Bezanya kali ni dia tak guna nama Tupac kali ni dia tukar nama baru Machiavelli. Kenapa dia pilih nama Machiavelli dalam penjara masa Tupac masuk penjara sebelum Suge Knight jamin dia keluar Tupac selalu baca buku tapi dia minat buku-buku perang, strategi perang, pertahanan, buku-buku macam tu dia duk baca dalam tu that kind of shit Lepas tu dia ada obses dengan satu buku ni The Prince. Dia jadi big fan penulis buku ni iaitu Niccolo Machiavelli. Aku tak tahu betul ke tak aku sebut tapi macam tu ejaan ahli falsafah By the way Niccolo Machiavelli dia pernah palsukan kematian dia. Tak tahu tujuan dia untuk apa, tapi dalam tu tulis dia palsukan kematian dia untuk manipulasi musuh His code name was Machiavelli, like mine is Simon. And if you know the story of Machiavelli, he faked his own death. So mungkin Tupac inspired by Niccolo Machiavelli untuk palsukan kematian untuk manipulasi musuh dalam kurungan law penjara Illuminati. So kita lagi deep lagi Nama pun lebih kurang sama Niccolo Machiavelli. Tupac pun pilih nama Machiavelli Lepas tu jalan cerita pun seakan-akan tepat Masalahnya Machiavelli yang Tupac punya ni, kalau disusun atok belik huruf-huruf tu dia boleh jadi M alive K. Masalahnya pula K tu bukannya OK yang malas nak layan tu. K tu kemungkinan singkatan untuk Casanova The Don. Siapa Casanova The Don ni? Tahun 2012 Dia dah lama dah lepas Tupac meninggal tu Casanova The Don ni dia ada rilis satu lagu berjudul Mystery. Vokal
Casanova the Don dengan Machiavelli dengan Tupac memang sama mungkin 99% ada dengar lain sikit tapi sama the way dia rap, flow dia apa semua kita terbayang Tupac dan konten lagu Misteri tu pun dia ibarat macam Tupac yang tulis Tupac tulis dan cerita tentang perkara sebenar Mungkin Tupac dah plan untuk gunakan seseorang untuk sampaikan mesej-mesej dia sebab di mata masyarakat dia mati dah. Album ni lain macam Ada je benda yang kononnya boleh jadi proof, bukti yang Tupac ni palsukan kematian dia. Dari segi lirik, artwork, album title, nama rap baru dia semua mencurigakan. Dalam album yang sebelum album 7 Days Theory ni dalam lagu tu pun ada lagu-lagu yang macam ibarat dia predict kematian dia. Dia dah sebut dulu, dia dah rap dulu sebelum kejadian, predicted his own death Masalahnya benda tu tepat gila-gila. Ada lari sikit-sikit Artwork album ni dia gambar macam Jesus Christ crucified dekat salib Artwork album tu Tupac yang crucified dekat salib tu. So pakar-pakar teori konspirasi sebulat suara mengatakan mungkin ada mesej artwork tu dipilih Lepas tu kita masuk daerah logical dan matematik Ni tentang the 7 days theory tu tentang 7. Banyak gila benda yang bersangkut dengan 7 Tupac dia ditembak 7 hari selepas rilis album All Eyes on Me Tupac ditembak pada 7 September 1996. 7 lagi selepas ditembak Tupac berjaya survive dalam hospital selama 7 hari. 7 lagi katanya Lepas tu Tupac was announced dead pada pukul 4:03 di mana 4 tambah 3 7 lagi Tupac dia mati pada umur 25 di mana 2 tambah 5 7 lagi. Lirik dalam lagu Life of an Outlaw dalam tu juga ada tentang palsukan kematian ni Dalam music video Iron Man Lecture album All Eyes on Me, Tupac mati di penghujung scene Lepas tu dalam music video Toss It Up pula album Illuminati ni dia came up dengan nama Machiavelli seolah-olah dia exit Tupac enter Machiavelli Semua benda ni kau mengukuhkan lagi rumors yang mengatakan bahawa Tupac palsukan kematian dia Dalam music video Toss It Up juga Tupac ada pakai satu sneaker ni Penny Hardaway, di mana zaman tu sneaker tu tak wujud pun lagi Dalam music video Live and Die in LA Tupac sarung Air Jordans tapi Air Jordans yang dia pakai tu tak wujud pun lagi zaman tu Tapi macam tu macam dia predicted benda ni kan, insiden ni Tak tahu nak cakap ni teori semata-mata Mungkin Tupac dah plan untuk palsukan kematian dia untuk naikkan sale karya-karya dia, album yang rilis selepas dia mati tu earn revenue sebab majority lah ni kalau rapper mati revenue dia mesti naik dia punya sale karya dia sama macam King Von, Pop Smoke, Juice WRLD, X, Nipsey Hussle kan. Bila mereka mati tiba-tiba mereka punya revenue tu naik ramai orang dengar lagu ramai orang stream lagu tiba-tiba subscribers bertambah ataupun mungkin Suge Knight yang plan untuk bunuh Tupac supaya dia boleh earn revenue Tupac album-album Tupac selepas dia mati tu dan untuk singkirkan hutang sebab Death Row ada hutang dengan Tupac berapa juta so mungkin sebab Suge Knight dia business minded tapi dia macam shady business minded dia gangster punya style business dia memang menggunakan kekerasan violence, paksaan, korup gila-gila ataupun mungkin sebenarnya Tupac memang mati dia memang dibunuh oleh salah seorang daripada Crips gang kan masa dalam kasino tu Tupac, Suge Knight dengan budak-budak Pyro Blood tu semua jump belasah Orlando tu Orlando tu Crip gang so mungkin insiden ni gang violent dah hampir belasah Crip pun balas balik so dia target kat Tupac nama besar dapat tembak rapper nama besar memang street credit naik so ibarat get back shit aku buat video ni aku tak percaya pun sebenarnya teori konspirasi ni tapi kalau dia hidup lagi bagus cuma aku macam kagum dengan setiap kebetulan dalam teori tu banyak sangat benda yang tepat memang banyak sangat bukti yang macam Tupac ni plan kematian dia tapi tak tahu teori semata
Cuma aku kagum lah kan. Dan macam biasa aku cuma nak share untuk bro sekalian, share topik-topik yang aku rasa macam menarik Dan aku harap bro sekalian pun rasa menarik Macam biasa kalau ada benda apa-apa tersirat dalam hati tu, drop kat komen So aku rasa takat tu je kan Lokoi Borak kali ni. Siapa sedang tengok, jangan lupa like, komen, share, subscribe, tekan notification button. So bila aku mau naik konten baru akan naik direct ke handset hang. Subscribe channel PK Bro sebab di situ semua karya aku. Tak ada apa-apa kan, Lokoi Bros, kita bros. Lepas tu snuzon, troll, berjalan di jalan yang lurus. Tapi jangan lurus, aku PK Bro, gerak lu apa. Yo.